kena paling penting. Okay, nak bangun kan bangun boleh jalan ni. Kalau nak bangun kat boleh bangun je. Yang sini tahu sebab mic dengan masjid timbul mat atas di program Okey. haji apa. Okey. Kena pakai manusia. Okey. Mesti pegang. Oh, ni pegang ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dikasihi saudara pengerusi majlis, ashabul fadilah, Ustaz Muhammad Bukhari, Ustaz Muhammad Raziqin, ahli jawatan kuasa Pusat Pengajian Ar-Rawdah, pengurusi Masjid Nur Bakti, ahli jawatan kuasa, seterusnya sidang hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengar tak? Rasa slow je tak? Dengar orang belakang dengar tak? Dengar. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini dapat kita berhimpun di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala untuk majlis daurah fiqh darah wanita. Walaupun kita tengok orang lelaki ramai juga orang yang hadir, tapi sebenarnya ada manfaatnya walaupun bukan ada pada lelaki. Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anda yakin peserta pada hari ini bukan datang ataupun bukan orang yang sekitar sini. Anda yakin ada setengahnya mari daripada jauh. Mungkin ada hak sebelah kampung dan ada hak yang boleh jamak kosong sembahyang mari pada hari ini. Maksudnya lebih daripada 2 marhalah. Dan kita mengharapkan perjalanan kita dalam mencari ilmu, kita termasuk dalam golongan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sesiapa yang menjalani satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ana tak mau cakap panjang dalam muqaddimah, sebab kita nak rasa nak masuk dalam kitab terus dah. Takut kita dah nak habis, takut ada hak yang tertinggal. Kita mengharapkan, kita daripada Allah Subhanahu wa taala kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita dapat kita khatam buku hak yang ringkas ni. Sebenarnya buku ni fiqh darah, haid, nifas dan istihadah sebenarnya adalah terjemahan daripada kitab At-Taqdirat As-Sadidah, yang mana kitab At-Taqdirat As-Sadidah adalah kitab yang dikarang oleh ulama mu'asarah menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Di antara kitab fiqh yang terbaiklah untuk al-mutawassitin, tapi bukanlah untuk orang yang tinggi lah. Jadi untuk orang yang pertengahan dalam tahap ilmu, memang sesuailah kitab At-Taqdirat As-Sadidah yang dikarang oleh Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Jadi sebenarnya anda terjemah daripada buku tersebut tujuannya untuk program daurah, kerana program daurah dia mengambil masa yang singkat. Jadi perlu kita kena cari kitab yang membahaskan tajuk yang kita nak bincang dalam daurah dengan secara ringkas tapi padat. Jadi kebetulan nak cari-cari kitab yang paling sesuai adalah kitab At-Taqdiratus Sadidah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buku ni rasanya ada belaka, nama dia fiqh darah, haid, nifas dan istihadah. Jadi fiqh dalam bahasa Arab, kalau kita terjemah kepada bahasa Melayu adalah memahami. Fiqh dalam bahasa Arab dengan makna al-faham, al-fiqhu huwa al-fahmu. Jadi fiqh darah, haid,
nifas dan istihadah dengan makna memahami darah, haid, nifas dan istihadah. Bagi orang puang memang cukup penting kepada dia. Orang puang memang cukup penting kerana benda ni adalah benda yang berlaku kepada diri dia. Adapun orang lelaki penting juga kerana orang lelaki akan datang, dia akan jadi ketua dalam keluarga. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap di kalangan kamu adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan disoal tentang orang yang menjadi rakyat dia. Apabila kita orang lelaki akan datang, dia akan jadi ketua dalam keluarga orang. Jadi dia nikah. Takkan nak nikah dengan orang lelaki, nikah dengan orang puang lah. Bukan pasal LGBT Jadi nikah dengan orang puang, jadi orang puang dia ada haid. Jadi menjadi kewajipan kepada suami dia. Lepas tu dan nikah boleh anak. Ada boleh anak lelaki, ada anak puang dah balik, ada darah haid, menjadi kewajipan kepada orang lelaki ajar pula anak dia. Okey, itu di antara pentingnya orang lelaki juga tahu permasalahan ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terus pergi kepada bahagian pertama. Muka surat berapa lah? Tak ada muka surat. Muka surat satu kan? Ialah muka surat satu, bahagian yang pertama, bahagian haid. Okey, kita start situ yang depan tu adalah kata pengantar, muqaddimah, pengarang, aluan penterjemah. Okey, waktu boleh baca sendiri. Kita pergi kepada bahagian satu, haid. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkasnya darah yang keluar daripada perempuan, kalau sebut kata darah yang keluar daripada perempuan, kita faham sendirilah, keluar daripada kemaluan. Yang keluar daripada hidung, telinga, darah tangan sebab siang bawang, tu tak ada masuk dalam perbahasan ni. Yang keluar daripada kemaluan dia. Okey, darah yang keluar daripada kemaluan perempuan dia terbahagi kepada 3. Cuma di sana ada pandangan dia membahagikan kepada 4. Okey, yang masyhurnya terbahagi kepada 3. Yang pertamanya haid, yang keduanya nifas, yang ketiganya istihadah. Kita cakap haid sebenarnya dalam bahasa Arab bukan haid, haidun, ha bagi datah. Baik, yang pertama dipanggil darah haid, yang keduanya nifas, yang ketiganya istihadah. Cuma sebahagian daripada ulama meletakkan satu lagi darah yang keluar dari perempuan, nama dia darah fasad. Dia sebenarnya darah fasad dengan darah istihadah memang berlaku perselisihan di kalangan ulama. Namun perselisihan di sini hanya perselisihan lafzi sahaja, bukan perselisihan hakiki. Okey, kita ada perselisihan lafzi, khilaf lafzi, kita ada khilaf hakiki. Sama ada ulama meletakkan nama dia fasad ataupun istihadah, hukum dia sama. Maksudnya perempuan ketika tu dia mengambil hukum suci. Okey, jadi darah yang keluar daripada perempuan terbahagi kepada 3. Yang pertamanya haid, yang keduanya nifas, yang ketiganya istihadah. Kita sebenarnya yang rasanya, sebab anda tengok ramai yang pernah hadir dah daurah sebelum daripada ni. Jadi anda rasa suka juga kalau kita buat soal jawab, kalau sekiranya ada kemusykilan. Okey, boleh sebab ramai ada yang pernah hadir dalam daurah sebelum daripada ni kan. Jadi kalau ada kemusykilan, boleh ajukan soalan sama ada dengan tulis ataupun dengan lisan. Rasanya kita ada speaker kan, boleh kita ke orang belakang lah, orang depan orang lelaki suara dia kuat, dia orang puang suara kuat kau, tapi biarlah kita beri speaker ke orang puang. Jadi muliakan dia, kerana benda cerita bab dia. Jadi kalau yang ada kemusykilan, boleh tulis atas kertas atau depan, ataupun direct tanya dengan lisan. Okey, kalau ada kemusykilan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbahasan yang pertama kita akan bincang berkenaan dengan haid. Haid dia ada tempoh dia. Sebelum kita pergi tu, kita kena cerita dulu satu benda lagi. Sebenarnya yang kita bincang pada hari ini adalah haid, nifas dan istihadah menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Yang kita bincang pada hari ini adalah haid, nifas dan istihadah menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Benda ni perlu kita kena tahu dulu, kerana di sana ada juga suara-suara sumbang. Dia kata lagu mana? Allah khilaf ulama, dia kata khilaf ulama, padahal dia sendiri pun tak tahu mazhab lain. Dia sendiri pun tak tahu mazhab lain.
Tak apa, masalah ni khilaf ulama. Kita tanya dah mazhab lain lagu mana? Mazhab lain lagu mana pandangan dia? Tak tahu sekarang juga. Jadi hanya pandai sebut khilaf ulama. Dia khilaf ulama bukan hukum. Tu kita kena tahu. Faham? Sembahyang witir wajib ke sunat? Khilaf ulama. Khilaf ulama hukum bukan. Kita belajar dalam usul fiqh, hukum dia hukum. Okey. Dah ialah panjang cerita jadi panjang. Jadi khilaf ulama dia bukan hukum, wajib, sunat atau hukum. Faham? Jadi khilaf ulama bukan hukum. Kita kena tahu benda hukum. Hak yang kita nak pilih, hak yang kita nak amalkan. Jadi sebenarnya hak yang kita bincang pada hari ini adalah fiqh darah wanita menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Okey. Mazhab Imam Syafi'i di antara mazhab mu'tabar. Tanpa ada khilaf ulama. Betul tak itu? Jangan kira dengan orang yang menolak mazhab. Orang yang menolak mazhab adalah golongan yang tidak mempunyai manhaj di dalam istinbat hukum daripada Quran dan hadis. Golongan itu kita tak kira kita tolak dulu lagi. Mazhab Syafi'i adalah mazhab mu'tabar. Apabila dia mazhab mu'tabar, maka hukum yang disebut dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i juga adalah hukum mu'tabar. Okey, boleh faham? Itu yang pertama. Yang keduanya, mazhab Syafi'i adalah mazhab bukan setakat diamalkan di negara kita, bukan banyak dunia Islam beramal dengan mazhab Imam Syafi'i. Sehingga kan sebahagian daripada negara Arab beramal dengan mazhab Imam Syafi'i. Kalau di Syria dia ada dua mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i. Begitu juga di Mesir. Kalau di Yaman, kalau di Hadramaut memang mazhab Syafi'i. Di Jordan ada mazhab Syafi'i, walaupun dalam masa yang sama ada mazhab Hanafi. Pendek kata, mazhab Syafi'i bukanlah mazhab yang hanya diamalkan di negara kita, bukan banyak negara Islam beramal dengan mazhab Imam Syafi'i. Ketika mana fiqh mazhab Imam Syafi'i adalah fiqh mu'tabar, maka hukum yang disebut dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i juga adalah hukum mu'tabar. Yang keduanya, ketika mana fiqh mazhab Imam Syafi'i diamalkan oleh banyak negara Islam, jadi bermaknanya mengamalkan fiqh mazhab Imam Syafi'i bukanlah perkara yang asing. Okey, boleh faham? Ni benda yang perlu kita kena tahu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya, perbincangan kita adalah berkenaan dengan haid. Dalam permasalahan haid, yang pertama kita kena tahu definisi. Yang keduanya, mana umur perempuan yang boleh didatangi haid. Yang keduanya tempoh haid. Yang ketiganya tempoh haid. Ini tiga perbahasan yang penting yang menjadi asas dalam perbahasan haid. Yang pertamanya definisi haid. Yang mana definisi haid disebut damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabilis sihah. Terjemahan ada, maksudnya darah jibillah. Kita terjemah dengan darah kebiasaan. Biasa jibillah ni maksudnya darah tabiat, darah perangai. Memang benda yang biasa keluar daripada perempuan. Darah jibillah, darah yang biasa keluar daripada perempuan, yang mana dia keluar ni daripada bahagian paling hujung di rahim perempuan, bahagian pangkal rahim, dengan jalan sihat. Okey, kita ada huraian ta'rif, boleh kita tengok dalam huraian ta'rif. Huraian ta'rifnya, damu jibillah terjemahannya iaitu darah kebiasaan. Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Hadza syai'un katabahu Allah 'ala banati Adam." Ini merupakan suatu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Taala ke atas anak perempuan Adam. Jadi orang lelaki jangan duk jealous dah. Bapa dia duk keluar darah haid. Sebab ni adalah ketetapan yang Allah Taala tetapkan. Jadi orang perempuan dia ada, orang lelaki tak ada. Hadza syai'un katabahu Allah 'ala banati Adam. Manakala orang perempuan pula, jadi ketika keluar darah haid, dia jangan ada usinya. Jangan rasa takut debor. Mana ni keluar darah ni nak mati dah ke? Tak ada, tak perlu. Sebab benda tu adalah benda hak yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak perempuan Adam. Okey. Seterusnya, yakhruju min aqsa rahimil mar'ah, maksudnya keluar daripada bahagian paling hujung di dalam rahim seorang perempuan. Berbeza dengan darah fasad. Darah fasad mengikut kebanyakan ulama mutaakhirin dalam mazhab Imam Syafi'i sama dengan darah istihadah. Sebahagian daripada ulama dia beza di antara darah istihadah dengan darah fasad. Okey, kita ambil benda istilah dia sama je, darah fasad dengan darah istihadah. Berbeza dengan darah fasad, yang mana ia darah fasad keluar daripada bahagian paling hampir di dalam rahim seorang perempuan. Okey, sebagai contoh, ni rahim perempuan, ni kotak tisu contoh je. Okey, ni contoh dia kalau bahagian darah haid dia keluar daripada bahagian pangkal. Adapun
darah istihadah dia keluar daripada bahagian bawah. Okey, boleh faham? Boleh faham? Okey, tu ta'rif ataupun perbezaan di antara darah haid dengan darah istihadah. Ada sabilis sihah, dia keluar dengan jalan sihat. Maksudnya bukanlah disebabkan sakit ataupun ada penyakit. Seterusnya, nama-nama haid. Nama haid kita rasa bukanlah suatu benda yang penting bagi kita, melainkan bagi orang yang nak mendalami secara mendalam, itu memang cukup penting lah. Haid mempunyai 15 nama, yang mana sebahagian ulama mengumpulnya dalam ungkapan kata mereka, lil haidi 'asyratu asma'in wa khamsatuha haidun mahidun mahadun tamsun ikbaru tamsun irakun firakun ma'adha dhahikun darsun dirasun nifasun qur'un i'saru. Maksudnya haid mempunyai 15 nama. Yang pertamanya haid, yang keduanya mahid, yang ketiganya mahab, yang keempatnya tamsun, yang kelimanya ikbar, yang keenamnya tamsun, yang ketujuhnya irak, yang ke-8nya firak, yang ke-9nya adha, yang ke-10nya dhahik, yang ke-11nya dars, yang ke-12 diras, yang ke-13 nifas, yang ke-14 qur'un, yang ke-5nya i'sar. Sebenarnya setiap satunya dipanggil ada syawahid daripada lughah dan daripada hadis dan Quran. Cuma kita tidak perlu panjang lebar kalau kita bahas pula daripada sudut syawahid di sisi lughah, jadi panjang pula ambil masa kan. Okey, kita kata sebagai contoh lah, kita kata sebagai contoh adha di antara nama haid. Sebab dalam Quran Tuhan kata lagu mana, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha. Haid itu adalah adha. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Okey, mahid, mereka itu bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang haid. Mahid nama dia, nama di antara nama haid adalah mahid. Qul, kata olehmu ya Muhammad, huwa adha. Haid itu adalah adha, perkara yang kotor. Okey, di antara nama haid adalah adha. Di antara contoh Qur'un. Qur'un kita kata dalam Quran Tuhan katakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang dicerai oleh suami dia kena menanti beriddah selama 3 kali quru. Mazhab Imam Syafi'i berpandangan quru ni dengan makna haid. Sebenarnya dalam penggunaan bahasa Arab quru adalah minal adad. Maksud minal adad satu kalimah yang makna dia dua bertentangan makna dia. Qur'un dalam penggunaan bahasa Arab ada makna suci dan ada makna haid. Sebab tu berlaku khilaf ulama, iddah perempuan yang dicerai oleh suami adakah haid ataupun suci. Bukan mazhab Imam Syafi'i suci, mazhab Hanafi adalah haid. Okey, silap saat ni ya. Mazhab Syafi'i 3 kali suci, betul tak? Ketukar. Mazhab Hanafi 3 kali haid. Betul lah. Contoh benda, biarlah banyak ingat contoh, cukup lah. Okey, kita pergi kepada tempoh masa haid. Sekarang ni ta'rif haid lepas dah. Tinggal lagi 2 benda yang penting yang perlu kita kena tahu dalam perbahasan haid. Yang keduanya adalah umur perempuan yang boleh didatangi haid. Yang keduanya adalah tempoh masa haid. Kita akan bincang tempoh masa haid dulu. Katanya sekurang-kurang tempoh haid ialah sehari semalam, iaitu 24 jam. Sebanyak banyak tempoh haid ialah 15 hari 15 malam. Kebiasaan tempoh haid ialah 6 atau 7 hari serta malam. Sebagaimana ungkapan pengarang kitab Matan Az-Zubad, imkanuhu min ba'di tis'in wal aqal yawmun wa laylatun wa aktharul ajal khamsun ila 'ashratin wal ghalibu situn wa illa sab'atun tuqaribu. Terjemahan, boleh datang haid setelah 9 tahun. Itu dipanggil umur boleh perempuan didatangi haid. Dan sekurang-kurang tempoh haid ialah sehari semalam. Sebanyak-banyak tempoh haid ialah 15 hari 15 malam. Kebiasaan tempoh haid ialah 6 atau 7 yang hampir, lebih kurang 6 hari ataupun 7 hari. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab At-Taqdiratus Sadidah, kalau kita buka kitab asal, kita akan dapati bahawasanya banyak pengarang kepada kitab At-Taqdiratus Sadidah dia menaqal perkataan Matan Az-Zubad. Kerana dia menaqal perkataan Az-Zubad? Kerana kitab Matan Az-Zubad yang dikarang oleh Imam Ibn Ruslan adalah kitab fiqh mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Maksudnya apa yang disebut di dalam kitab Matan Az-Zubad adalah yang mu'tamad, tu yang pertama. Yang keduanya, kebiasaan penuntut ilmu fiqh mazhab Imam Syafi'i dia mengapa kitab Matan Az-Zubad. Kalau dalam nahu, kalau orang nak alim dalam ilmu nahu, dia mengapa Matan Alfiyah karangan Imam Ibn Malik sebagai contoh.
kalau dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i adalah kitab Matan Az-Zubat. Mungkin ada sebahagian daripada kita pernah belajar kitab Matan Az-Zubat. Jadi dalam kitab Taqriratus Sadidah dia banyak menyebut kitab Matan Az-Zubat. Okey, rasanya kalau hak gitu boleh baca belakang. Kalau sekadar tu rasanya boleh baca sendiri. Tapi kita apabila kita duduk dalam majlis ilmu, kita bukan hanya sekadar tu saja kita baca, kita kena hurah. Yang pertamanya, sekurang-kurangnya adalah sehari semalam. Sekurang-kurangnya adalah sehari semalam. Menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, sekurang-kurangnya adalah sehari semalam. Itu paling minimum. Jadi kalau darah keluar tak cukup sehari semalam, maka dalam mazhab Imam Syafi'i darah tersebut bukanlah darah haid. Katakanlah orang puang, dia keluar darah bermula pada 8 pagi Isnin. Contoh 8 pagi Isnin. Tiba-tiba pada pukul 6 pagi Selasa berhenti dah darah. Okey. Dia keluar darah mula pada 8 pagi Isnin. Lepas tu pukul 6 pagi Selasa. Jadi baru 22 jam. Betul tak 20 jam? Betul. Ke salah kira Betul tak? Betul Okey. 8 pagi Isnin keluar darah, 6 pagi Selasa berhenti darah. Cukup 24 jam, 8 pagi Selasa. Maka darah tersebut bukanlah darah haid menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, kerana paling kurang, akal, paling sedikit, paling minima adalah 24 jam. Sehingga kan kalau tak cukup setengah jam, katakanlah pukul 7.30 berhenti dah darah. Okey, boleh faham? Maka darah tersebut bukanlah darah haid. 7.45 berhenti dah, tinggal 15 minit lagi. Kalau kita dah beralah 15 minit, macam kita pergi beli kan, dah cukup piti 5 sen lagi, kata tuang kedai apa tak payah bayar 5 sen. Dalam masalah haid tak buat gitu. Dalam masalah haid paling minimum sehari semalam. Tak ada dah yang kurang daripada sehari semalam. Okey, boleh faham? Kalau kita ni 24 jam lah, 24 jam. Cuma kalau orang yang suka mikir, dia akan mikir dah jam kita guna sekarang ni, dulu mana ada jam-jam. Orang dulu nak kira mana? Tak gitu. Kita ni kita kira jam kan, kita pakai jam. Tahu tak jam ni baru lagi, bukan lama. Ada jam gini di zaman Rasulullah ada? Ada ke tak? Tak ada kan? Baik, jadi jam di zaman Rasulullah ada, di zaman tabi'in tak ada ke ada? Ke ada? Cuma bagi satu athar. Walaupun tidak sahih pun tak apa, hak dhaif pun tak apa, hak yang mengatakan ada wujudnya jam di zaman Rasulullah atau di zaman tabi'in. Tak ada. Dia baru lagi. Hak yang kita pakai jam Jadi dah kalau sekarang ni benda ni start daripada dulu lagi, bukan baru kita ni. Kitab barulah, cuma perbincangan dia adalah daripada dulu lagi, bermula daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia berguru, ada guru dia bersambung sanad sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Jadi dah kira dulu, nak kira mana? Kita ni kira jam. Dan dulu kira mana? Okey, kita kena ingat, walaupun kan dulu dah pakai jam, tapi orang dulu dia ada cara untuk menentukan waktu. Orang dulu dia ada cara untuk menentukan waktu. Kita ni cara menentukan waktu adalah jam. Orang dulu dia tengok peredaran matahari sebagai contoh. Tidak, ia tak tahu kan dia masuk waktu sembahyang. Okey, boleh faham kan? Dia tak tahu lagu mana masuk waktu sembahyang. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Dia orang dulu dia tahu juga. Bahkan kalau kita tengok penentuan waktu, ataupun orang dulu mahir dalam menentu waktu, dia lebih mahir daripada orang kita ni lagi, orang dulu. Orang dulu memang mahir dalam menentukan waktu, sebab dia biasa dengan menentukan waktu melihat kepada pergerakan matahari. Kita duduk laut, satu contoh, kita duduk laut, kita dia tengok awan gelap, orang ke laut, orang tua-tua dulu dia tahu berapa jam lagi akan turun hujan. Kalau balik darat dang ke tak? Oh, dia kata tak dang dang, dia pun tahu sahur dia ada gelombang. Dia kata dang balik darat. Kita tahu tak? Tengok awan gelap berapa minit lagi nak tunggu hujan, tahu tak kita? Tak. Orang dulu dia tahu. Bukan tahu ni kerana dia kasyaf, dia mengetahui perkara gaib, tak, bukan. Dia ada cara dia ada pedoman dia. Okey, boleh faham tak? Okey, kita sekarang ni penetapan waktu dengan jam. Dulu tidak ada jam, tapi orang dulu pun tahu cara penetapan waktu dia. Okey, katakanlah kalau orang dulu, contoh orang dulu ni, bagi orang mikir ni, biasanya orang mikir, orang yang banyak mikir, dia kena jawab lah permasalahan lagu ni. Jadi katakanlah orang dulu, orang puang dulu dia keluar darah pagi. Oh, dia kata pagi ni 1/4 siang hari baru.
Jadi nak cukup tidak 1/4 siang hari. Contoh, jadi nak cukup 24 jam kena 1/4 siang hari esok. Tiba-tiba darah berhenti sebelum sampai 1/4 siang hari esok, jadi bermakna cukup dah 24 jam. Anda buat contoh. Okey, untuk faham lagu mana cara orang dulu menetapkan masa. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekurang-kurang haid adalah sehari semalam. Kalau tak cukup sehari semalam bukan darah haid. Dah darah hamil. Sini berlaku khilaf. Ada setengah kata darah fasad, ada setengah kata darah istihadah. Sama ada ulama yang mengatakan darah fasad ataupun darah istihadah, kedua-dua berpandangan bahawasanya diwajibkan kepada perempuan tersebut meninggal, diwajibkan kepada perempuan tersebut sembahyang. Okey, boleh faham? Satu. Yang kedua, apabila kita kata ni benda yang penting ya, anda saja buat sedua supaya ada takut hak yang muslimat, hak yang ada keinginan untuk mengajar akan datang untuk buat daurah, dia dapat menggunakan kaedah hak yang kita guna dalam program daurah kita. Baik. Okey, yang keduanya, ketika kita kata sekurang-kurang haid adalah sehari semalam. Jadi apabila keluar darah, kalau orang mikir, adakah orang puang ni tak boleh sembahyang ataupun masih lagi boleh sembahyang melainkan kena cukup sehari semalam? Okey, boleh faham tak? Di mana pertanyaan tu? Orang puang boleh faham ke tak? Sekarang ni kita kata benda sekurang-kurang haid adalah sehari semalam. Tak cukup sehari semalam bukan haid. Faham? Ketika mana orang puang keluar darah, tak siapa lagi sehari semalam, katakanlah mula keluar darah pukul 8 pagi Isnin. Okey? Jadi masuk Zuhur pukul 1. Tak siapa lagi pukul 1 sehari semalam. 8, 9, sejam, 10, 11, 12, 1 baru 5 jam. Okey, soalannya Zuhur ni dia kena semayang ke tak boleh semayang tak? Okey, boleh faham? Nampak pada Zuhur ni dia boleh semayang lagi sebab sekurang-kurang haid sehari semalam. Belum apabila darah tak cukup lagi sehari semalam, maka pada Zuhur ni kena semayang lagi lah, sebab kita tidak boleh menghukumkan haid melainkan apabila cukup sehari semalam. Nampak tak? Tapi sebenarnya hak yang zahir saat itu bukan lagu tu hukum. Hukum dia apabila keluar darah. Okey, apabila keluar darah walaupun tak cukup sehari semalam, maka dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid. Okey, boleh faham? Dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid. Patut apabila dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid, orang puang boleh sembahyang ke tak? Tak boleh sembahyang. Maksudnya semata-mata perempuan melihat darah walaupun tak cukup sehari semalam, yang mana darah saat itu duduk dalam tempoh haid, yang kemungkinan darah keluar secara berterusan sampai ke sehari semalam, maka dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid secara zahir. Okey, boleh faham tak apa? Sekali lagi, ni ada live ni, je live ni kena dia kerak, dia kerak yang kita rayak mula-mula tadi tau. Jadi ustaz kata kalau tak cukup sehari semalam tak boleh semayang lagi lah, dia kerak. Padahal kita buat contoh je tadi. Faham? Ni di antara benda yang bahaya ni. Benda-benda gini memang bahaya, dia tak boleh kerak tau. Kita tengok, kita rayak saat itu, kita rayak benda hak salah dulu. Sebab kadang-kadang di dalam bahasa Arab ataupun dalam benda kaedah yang disebut oleh ulama, benda biriddiha tatamayyazul asya'. Mesti dengar perkataan tu, biriddiha tatamayyazul asya'. Dengan rid, dengan lawang bagi sesuatu, dia terbeza sesuatu tersebut. Kadang-kadang kita hurah benda ni kita tak faham, kita hurah lawang dia, baru nampak kadang-kadang. Sebab kita hurah benda hak salah dulu untuk kita faham permasalahan. Okey, boleh faham? Biriddiha tatamayyazul asya'u, dengan lawang bagi perkara dapat terbeza perkara tersebut. Kadang-kadang kita tidak faham apabila kita jelaskan sesuatu perkara, melainkan kita kena jelaskan lawang dia, baru faham dia. Okey, sekarang ni sekali lagi ya, kita kata sekurang-kurang darah perempuan adalah sehari semalam. Jadi kalau tak cukup sehari semalam bukan darah haid. Okey, dia akan timbul kalau orang yang mikir lah. Kalau orang tak mikir, dia tidak akan timbul benda lagu ni. Orang suka mikir. Jadi kalau keluar darah tak cukup lagi sehari semalam, boleh nak hukum haid lalu, sedangkan sekurang-kurang haid sehari semalam. Okey, boleh faham? Katakanlah dia keluar darah pada 8 pagi Isnin. 8 pagi Isnin keluar darah, lepas tu nanti Zuhur bolong. Okey, jadi dia keluar darah pada 8 pagi Isnin, nanti Zuhur pukul 1.30, kata pukul 1.30. Sebenarnya dah sampai pukul 1.30 Zuhur sekarang lagi kan, contoh je lah 1.30. Jadi apabila masuk 1.30,
Jadi siapa lagi 24 jam? Tak siapa lagi. Sedangkan sekurang-kurang darah haid sehari semalam. Soalannya, masa 1.30 masuk zuhur saat ni, orang puan tak boleh semayang dah ke ataupun masih lagi wajib semayang? Kalau tengok kepada sekurang-kurang darah haid sehari semalam, tak cukup lagi sehari semalam, mesti kena semayang dulu. Okey, boleh faham? Okey, dia tidak soalan tak? Kemuskilan tak? Okey, sebenarnya apabila perempuan tengok darah, yang darah saat itu adalah di dalam tempoh haid. Darah saat itu dalam tempoh haid. Perempuan tu memang umur yang selayak dah keluar darah haid, maka terus kita hukum darah tersebut darah haid walaupun tak cukup lagi sehari semalam. Maksudnya orang puan pukul 1.30 masuk zuhur wajib tak semayang? Tak wajib semayang, tak boleh dia semayang. Okey, boleh faham? Boleh faham ke tak? Okey, dah kan darah dah cukup lagi sehari semalam? Betul, darah dah cukup lagi sehari semalam, tapi kita mengambil hukum zahir. Bagaimana hukum zahir? Ketika darah sedang keluar boleh tengok ke kuat sangat suara. Okey, kita pakai speaker dia. Ketika darah sedang keluar, tekuk. Okey. Jadi ketika darah sedang keluar, apabila okey, biarlah, tak ada masalah. Kita reda dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika darah sedang keluar, maka pada zahirnya darah tu akan berkekalang. Okey, boleh faham? Secara zahirnya darah tu akan berkekalang sekurang-kurangnya sehari semalam. Okey, boleh faham? Apabila darah ni keluar, orang puang ni memang umur dia umur haid dah. Satu, tempoh dia tempoh haid dah. Secara zahirnya kita terus menghukum darah tersebut adalah darah haid walaupun tak cukup sehari semalam, kerana pada zahirnya apabila darah tu keluar dia akan berterusang sehingga sehari semalam. Okey, boleh faham? Boleh faham Sekali lagi orang puang, takut silap faham, kita nak wayak benda lain lagi faham benda lain. Ni berkaitan dengan ibadat. Ya orang puang, dia lambat sikit. Okey, apabila darah keluar tak cukup lagi sehari semalam, orang puang terus kena menghukum darah tersebut sebagai darah haid. Tak boleh dia semayang walaupun sekurang-kurang darah haid sehari semalam, kerana pada zahirnya apabila darah tu keluar dia akan berkekalang keluar. Okey, boleh faham jangan semayang pula. Jangan buat warak semayang pula. Okey, berapa dah? 2. Yang ketiga, sekurang-kurang darah haid adalah sehari semalam. Orang puang dia keluar darah sehari semalam, ada kala dia keluar secara berterusang. Maksud dia berterusang tanpa berhenti. Orang lelaki memang tak payah fikir tanpa berhenti. Orang puang dia faham lah sebab hak dia. Orang lelaki mana pula tanpa berhenti. Orang lelaki kata baru ni rumah saya air pahit tutup tak rapat, nitik, kita pun tak ada bledi. Tak ada bledi, tengok pagi esok penuh bledi. Jadi kalau tubik nitik sebledi main 2 hari 2 malam darah. Allahu Rabbi, sebledi berapa kilo? 30 kilo. Orang puang timbangan dia 36 kilo je. Banyak benar darah dia. Okey, boleh faham ke tak? Okey, gini, yang dikatakan keluar darah secara berterusang adalah keluar sampai di luar kemaluan. Kalau dia pakai tuala, dia ada di tuala, ataupun kalau tak keluar sampai di luar tapi masih lagi ada di dalam. Maksudnya kalau dia ambil ngorek telinga, dia tidak ngorek telinga ke kena pakai sebut kata bak. Okey, ngorek telinga ataupun dia ambil kapah, dia cek ada, walaupun tak keluar di luar, maka masih lagi dihukumkan darah tersebut masih lagi ada. Okey, sebelum kita pergi kepada perbahasan sambung perbahasan yang kita bahas ni, kita kena pergi kepada satu benda yang lain. Okey, jadi sekarang ni kalau darah tu keluar sehingga keluar jelas sampai dia keluar kemaluan, itu adalah haid. Okey, kalau keluar sampai ke di luar kemaluan, kalau kita boleh tak sini ni. Okey, kalau darah tu keluar sehingga kan di luar tubik luar dah. Kalau dia pakai tuala dia ada di tuala dia, kalau tak pakai tuala dia adalah nampak dah luar.
Okey, itu jelas adalah darah haid tanpa khilaf di kalangan ulama. Adapun darah yang duduk dalam, maksudnya kalau dia cek ada darah tu darah haid ataupun tidak, di sini berlaku perselisihan di kalangan ulama. Okey, kita bincang masalah ni. Menurut pandangan mazhab Syafi'i sama juga dengan mazhab Hambali, bahawasanya darah yang ada dalam masih lagi dihukumkan darah haid. Okey, boleh faham? Mazhab Syafi'i, darah yang ada dalam masih lagi dihukumkan darah haid. Dalilnya, okey, kita cover dalil sikit. Allah Ta'ala kabarkan dalam Quran, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha. Mereka itu bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang darah haid. Kata oleh ya Muhammad, darah haid ini adalah kotor. Okey, Allah Ta'ala mensifatkan darah haid sebagai darah yang kotor. Okey, ketika ada darah dalam, ada tak kekotoran? Allah Puan ada tak kotor? Ada kotor. Jadi apabila ada kotor, maka adalah hukum dia. Okey, boleh faham ke tak? Boleh faham kan? Sekali lagi, Allah Ta'ala kabarkan dalam Quran, qul huwa adha. Darah haid adalah kotor. Okey, boleh faham? Jadi apabila ada kotor, maka ada hukum dia. Kerana kita dalam kaedah usul fiqh dipanggil dia al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan aw adaman. Hukum dia berpusing di atas illah dia. Ada illah, ada hukum. Tidak ada illah, tidak ada hukum. Okey, boleh faham? Sebagai contoh, arak memabukkan. Kerana arak memabukkan, maka dia adalah haram. Tapi ketika tak ada memabukkan, jadi illah, alasan haram arak kerana memabukkan. Jadi kalau tak ada dah memabukkan, dia bertukar menjadi cuka, maka tidak adalah hukum haram. Okey, boleh faham? Ketika mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan bahawasanya darah haid ni kotor, darah haid ni kotor. Okey, Allah Ta'ala kata qul huwa adha, kotor. Jadi kita faham lagu mana? Ketika ada kotor, maka ada hukum. Okey, boleh faham? Ketika ada kotor, ada hukum. Tak ada kotor, tak ada hukum. Soalannya, bagi orang puang, darah yang masih lagi ada dalam, dikirakan kotor ke tak? Kira kotor tak? Memang dalam tubuh ada darah. Sekarang ni kita jangan kira yang dalam tubuh orang, kira yang pada tempat keluar dia. Dikirakan kotor ke tak? Dikirakan kotor. Apabila dikirakan kotor, maka ada dah hukum dia. Ada hukum. Sebab itulah mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan ada pandangan-pandangan sebahagian ulama-ulama mujtahid yang lain mengatakan selama mana masih lagi ada darah dalam, walaupun tidak keluar sampai di luar, dihukumkan perempuan tersebut masih lagi ada darah haid. Okey, faham tak masalah ni? Kita pergi kepada masalah tadi semula. Sekurang-kurang haid sehari semalam, orang puan yang keluar darah, kadang-kadang darah keluar secara berterusan. Hak ni biasalah berlaku kepada orang puan. Daripada pukul 8 pagi Senin keluar darah mula situ, berhenti darah ada semua sampai ke 8 pagi Selasa, maka cukup 24 jam. Tu darah keluar secara berterusan. Perkataan berterusan di sini tidak disyaratkan kalau dia pakai tuala dia darah keluar sampai keluar, tidak disyaratkan. Okey, boleh faham? Tidak disyaratkan. Bahkan kalau dia cek masih lagi ada darah, maka dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid. Okey, boleh faham? Satu masalah. Yang kedua dia, hadis panjang sikit perbahasan yang kedua. Ada juga orang puang ni, dia keluar darah tidak secara berterusan. Ni perbahasan ni panjang sikit. Lagu mana keluar darah dia? Keluar berhenti, keluar berhenti, keluar berhenti. Sebagai contoh. Maka kalau keluar berhenti, keluar berhenti, keluar berhenti, orang puang tu kena kira tempoh keluar dalam lingkungan 15 hari 15 malam. Kalau cukup 15 hak yang keluar, darah hak keluar cukup 24 jam, maka kesemuanya darah haid. Kalau tak cukup 24 jam, maka bukanlah darah haid. Okey, boleh faham ke tak orang puang? Boleh faham? Katakanlah kita kena bangun tulis ya, faham sikit. Okey, okey, katakanlah kita ada
katakanlah orang puang ni keluar darah, boleh dengar tak? Dengar nak tukar speaker. Okey, katakanlah orang puang ni keluar darah hari pertama 5 jam, hari kedua 5 jam, hari ketiga 5 jam, hari keempat 5 jam, hari kelima 5 jam, lepas tu berhenti darah. Maka kata ulama kena capur 5 capur 5 capur 5 capur 5 capur 5 jadi 25 jam, lebih daripada 24 jam. Maka kesemua darah ni adalah darah haid. Okey, boleh faham? Kalau tak cukup, sebagai contoh, hari pertama keluar 3 jam, hari kedua 3 jam, hari ketiga 3 jam, hari keempat 3 jam, hari kelima 3 jam, sebagai contoh. Jadi 3, 6, 9, 12, 15, hanya 15 jam, maka bukan darah haid. Okey, boleh faham? Jadi sekarang ni darah haid kalau keluar secara berterusan, cara pengiraan sehari semalam je lah, mudah kan? Kalau darah haid keluar secara putus-putus, okey, ni dia panggil keluar secara putus-putus. Mazhab Imam Syafi'i, dia kena kira tempoh darah dalam lingkungan 15 hari. Kalau cukup 24 jam, maka kesemuanya itu adalah darah haid. Kalau tak cukup 24 jam, maka bukanlah darah haid. Okey, boleh faham? Jelas apa puang? Jelas ha? Satu, ni perbahasan ni memang cukup banyak Ana cuba ringkaskan sekadar mampu. Ni perbahasan, dalam perbahasan ni memang cukup banyak, dan dalam perbahasan ni banyak orang yang tersilap. Okey ya, banyak orang yang tersilap dalam perbahasan ni. Yang pertama lagi, seterusnya benda kita kena sebut lagi, orang puang dia akan fikir macam mana. Okey, ni kita bagi benda mukaddimah dulu untuk dia faham permasalahan lain. Orang puang dia akan fikir macam mana dia boleh menentukan mari 3 jam, 3 jam, 3 jam. Adakah kena cek setiap saat ataupun kena cek setiap waktu? Okey, boleh faham orang puang? Takkan kena cek semua, tak ada gali belajar lah duk cara ke kerja tu je lah, tak ada kerja lain dah, pacek cek, pacek cek, pacek cek, tu tak gitu? Okey, yang pertama sekali, orang puang apabila dia rasa berhenti darah, takkan tak rasa? Orang puang dia rasa, dia nak keluar darah dia rasa, nak berhenti darah dia rasa. Ada orang yang nak keluar darah ada alamat sakit belakang lah, alamat sakit perut lah, gelepuk, ada macam-macam, alamat mulut cetu lah, tu dah lama tu, nak ujang tu macam cetu gitu, angin dah molek lah. Okey, ada alamat dia. Hak yang anda cerita ni bukan mereka lah, tanya orang puang, tak percaya. Betul tak orang puang gitu? Betul kan? Macam-macam, ada hak sakit perut, ada hak yang sakit pinggang, ada hak yang cetu je mulut, serba dah kena tu. Jadi tabiat dia jadi lain dah, warna ni cetu, rupa-rupanya nak turun hujang. Betul tak orang puang gitu tak? Ada alamat. Baik, ni sebagai contoh je lah, banyak lagi lah. Jadi keluar darah dia darah ni dia panah, orang puang rasa lah. Manakala dia fana migraine, memang dah sedar lah, makan nasi dah sedar dah fana migraine. Boleh faham? Jadi kan kita kadang-kadang duk layang ke telefon orang tau, mak panggil siapa ke serok suara mak dak sedar sekarang, fana tu dia panggil fana main telefon. Sama juga duk migraine dah sedar dah tu dia pun. Jadi tu tak kira lah, kalau bisalang dia perhati memang dia sedar keluar, dan kadang-kadang dia rasa sedar macam tak ada dah Okey, apabila dia rasa macam tak ada, dia cek. Okey, boleh faham? Satu, bagi perempuan yang kali pertama keluar darah, bagi perempuan yang kali pertama keluar darah, dia kena cek setiap kali sembahyang, setiap kali masuk waktu sembahyang dia kena cek, awal waktu akhir waktu, sebab kali pertama. Tapi kalau dia biasa dah mari darah 7 hari dah perlu cek pun tak apa. Tapi kalau rasa berhenti kena cek. Okey, boleh faham? Okey, kita ulang balik. Bukanlah diwajibkan kepada orang puang duk cek setiap saat. Setiap saat duk cek. Macam dia seorang je keluar darah haid, habis masa ke darah haid je duk cek semua. Okey, tidak diwajibkan cek setiap saat. Bila kau orang puang tu wajib kena cek?
ketika dia rasa berhenti darah. Okey, boleh faham? Bagi perempuan yang kali pertama keluar darah, maka wajib dia cek dalam waktu sembahyang, awal waktu, akhir waktu dia kena cek. Bagi orang yang best kali pertama keluar darah. Kalau orang yang biasa keluar darah, dia kena cek pada penghujung adat dia. Katakanlah dia mari 7 hari. Okey, 7 hari tu cukup 7 hari, dia kena cek lah. Okey, boleh faham? Jelas kan? Okey, tinggal lagi permasalahan yang berlaku daripada permasalahan yang kita bincang saat ni, tafriq pada masalah ni. Ada juga orang puang tidak sedar masa mana keluar darah. Ada juga orang puang tak sedar masa mana berhenti darah. Okey, boleh faham? Ada orang puang tak sedar masa mana keluar darah. Ada orang puang tak sedar masa mana berhenti darah. Tambah-tambah kalau pada bulan puasa. Bulan puasa, kalau jelas darah tu keluar sebelum tenggelam matahari, puasa dia tidak sah. Kerana di antara syarat sah puasa mesti kena suci daripada haid dan nifas sepanjang siang hari. Okey, boleh faham? Kalau jelas keluar darah selepas daripada tenggelam matahari, jadi bermakna puasa dia sah. Okey, boleh faham? Sekarang ni orang puang lepas daripada dia buka, okey, lepas daripada dia buka, dia masuk tandas nak qada hajat, tengok-tengok ada darah. Okey, boleh faham? Tengok-tengok dia ada darah. Yang mana kemungkinan darah ni keluar sebelum daripada tenggelam matahari. Jadi bermakna puasa dia sah ke tak? Tak sah, wajib dia kena qada. Dan kemungkinan darah keluar selepas daripada tenggelam matahari, maka puasa dia sah dan wajib qada. Kalau dia yakin darah keluar sebelum daripada tenggelam matahari, jelas puasa dia tidak sah. Tapi dia dapat pahala puasa. Pahala puasa dia dapat. Cuma nanti lepas daripada Ramadan dia kena qada balik. Okey, boleh faham? Kalau yakin darah saat itu keluar selepas daripada tenggelam matahari, jelas puasa dia sah. Sekarang ni ada kemungkinan darah keluar sebelum daripada tenggelam matahari, ada kemungkinan darah baru keluar. Anda buat contoh masalah ni biar untuk mudah faham masalah ni. Baik, ada kemungkinan darah keluar sebelum tenggelam matahari, ada kemungkinan darah keluar selepas daripada tenggelam matahari. Okey, lagu mana perempuan nak menghukumkan puasa dia? Memang semayang garit dari semayang dah keluar darah ni, dah puasa dia sah ke tak? Sedangkan puasa termasuk dalam rukun Islam, benda yang menjadi kewajipan setiap mukallaf. Betul tak gitu? Okey, jadi kalau orang puang berlaku perkara tersebut di atas diri dia, ada kemungkinan darah keluar sebelum tenggelam, ada kemungkinan darah keluar selepas daripada tenggelam, maka puasa dia pada hari tersebut dikirakan sah. Okey, dikirakan sah. Daripada segi hukum kena ambil baru keluar, walaupun ada kemungkinan keluar tadi. Okey, boleh faham? Kerana di dalam kaedah fiqh ada sebut. Okey, kenapa kaedah fiqh? Kata ulama, al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zaman. Okey, boleh faham? Ada satu kaedah dalam qawaid fiqhiyah menyebut adalah al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zaman. Asal pada setiap benda yang baru berlaku, kena takdirkan dia masa yang paling dekat. Jadi sebelum daripada tenggelam dengan selepas daripada tenggelam, mana hak yang lebih dekat? Selepas daripada tenggelam. Kalau kita buka dalam kitab qawaid fiqhiyah, kita akan jumpa contoh yang paling mudah. Lepas daripada kita bagi salam, kita pun melangkah 2-3 langkah, tiba-tiba kita rasa ada tai cicak di kaki kita. Sebagai contoh, kita tengok Allah ada tai cicak sungguh. Mengikut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, dia kena ulang balik sembahyang kalau dia yakin dia sembahyang dengan najis. Kerana di antara syarat sah sembahyang adalah kena suci daripada najis. Walaupun apa yang dipilih oleh Imam Nawawi lain, cuma kita lihat pandangan hak yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i. Masalah ni ada 2 pandangan. Jadi kita ambil pandangan yang masyhur. Jadi kalau dia yakin ada najis dalam sembahyang dia selepas daripada dia sembahyang, maka kena ulang balik sembahyang. Sekarang ni setelah daripada sembahyang dia melangkah beberapa langkah, tiba-tiba dia dapati di kaki dia ada tai cicak, maka ada kemungkinan najis saat itu baru kena, ada kemungkinan tadi dah kena. Daripada segi hukum lagu mana, kena kira baru kena. Jadi bermakna sembahyang dia sah ke tak? Kaedah dia al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zaman. Okey, boleh faham? Bagi orang puang yang mana tiba-tiba dia tengok darah berhenti, mungkin baru berhenti dan mungkin tadi dah berhenti, ada kemungkinan.
maka dia kena pakai kaedah al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zaman, kena kira baru berhenti. Okey, boleh faham? Agak kuat. Pegarua. Boleh. Sakot nak nulis. Okey. Dengar kuat dah tu. Di antara perbahasan yang penting yang kita kena tahu dalam perbincangan ni adalah, katakanlah orang puang mari darah, dengar tak? Orang belakang dengar? Tak dengar tukar mula. Tukar mula. Tukar mula. Okey. Sekarang ni kita kata sekurang-kurang darah haid adalah sehari semalam. Boleh faham? Sekurang-kurang darah haid sehari semalam. Kalau tak cukup sehari semalam, bukan darah haid. Orang puang hak yang keluar darah haid ada dua. Ada hak yang keluar darah secara berterusan tanpa berhenti. Untuk kita kira sehari semalam memang cukup mudah dah. Yang keduanya, orang puang keluar darah bukan berterusan, berhenti-berhenti keluar. Okey, boleh faham? Keluar. Maka nak kata darah haid dalam mazhab Imam Syafi'i mesti kena kira darah yang keluar. Kalau cukup darah keluar tu 24 jam, maka dikirakan darah haid. Kalau tak cukup 24 jam, maka tidak dikirakan sebagai darah haid. Okey. Di antara benda yang perlu kita kena sebut masalah di sini, kadang-kadang orang puan tu syok. Cukup ke dok ah? Ada kau? Kadang-kadang yakin tak cukup. Kadang-kadang cukup ke dok ah? Rasa macam cukup, rasa macam tak cukup, atau dipanggil syok. Okey, apabila berlaku syok, cukup ke dok, dalam mazhab Imam Syafi'i ada dua pandangan. Kalau mengikut pandangan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, tak silap ingat, dia kata kira dok cukup. Kira dia dok cukup. Sebab dia menggunakan kaedah fiqh al-aslul adam. Asal adalah tidak ada. Okey, boleh faham? Asal ada dengan tak ada. Ada ke tak ada asal? Asal tak ada. Al-aslu al-adam. Asal tak ada. Okey, boleh faham? Oleh kerana kaedah asal tak ada, darah ni baru. Ketika syok, cukup ke dok, kena kira dia dok. Okey, itu pandangan sebahagian ulama. Ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, adalah pandangan, tak silap ingat, adalah pandangan Imam Rabli. Mengatakan, begitu juga Khatib Asy-Syarbini berpandangan bahawasanya ketika syok, cukup ke dok, maka kena ambil cukup. Sebab benda kena ambil cukup? Kerana darah yang keluar adalah darah yang mempunyai sifat haid. Pada asalnya adalah darah tersebut adalah darah haid. Dikira asal darah adalah darah haid. Okey, boleh faham? Ketika kita kata bukan darah haid, bermakna kita akan hukum darah istihadah. Kita akan hukum darah dia darah istihadah. Darah istihadah adalah darah penyakit. Asal orang puang ni sihat ke sakit? Ke asal orang puang sakit? Asal sihat. Okey, boleh faham? Jadi oleh kerana asal adalah sihat, darah yang keluar saat itu adalah asal haid. Ketika syok, cukup ke tak cukup, pakai cukup. Okey, dalam masalah ni ada dua pandangan. Ada pandangan yang mengatakan darah haid, ada pandangan yang mengatakan darah istihadah. Kalau mengikut pandangan yang mengatakan darah istihadah, kalau orang puang tinggal sembahyang dalam tempoh tersebut, wajib dia kena qada semula. Kalau dia pakai darah haid, maka wajib dia kena qada, tak wajib. Pastinya orang puang akan pakai pandangan yang mengatakan darah haid, sebab malah dia nak qada sembahyang. Betul tak itu? Okey ya? Jelas tak? Seterusnya, di antara perbincangan yang penting juga dalam masalah ni, orang puang dia keluar darah 5 jam, lepas tu berhenti. Okey, macam mana orang puang tu nak tahu darah berhenti? Apakah alamat ataupun tanda darah berhenti? Ni di antara benda yang cukup penting dalam perbincangan bab haid. Kita kena tahu apakah tanda berhenti. Sepakat ulama mengatakan tanda berhenti ada dua. Yang pertamanya jufuf, yang keduanya al-qassatul bayda.
benda jufuf, benda qassatul bayda. Nanti kita akan cerita lepas ni. Nak duduk sekejap. Nak minum air dulu. Okey. Tanda ataupun alamat perempuan tersebut suci daripada darah ada dua dengan kesepakatan ulama tanpa ada khilaf. Dua. Cuma ulama berselisih pandangan mana yang perlu diutamakan di antara dua perkara. Hak tu berlaku perselisihan. Sepakat ulama mengatakan tanda suci ada dua. Yang pertamanya adalah al-qassatul bayda, yang kedua jufuf, ataupun yang pertama jufuf, yang keduanya qassatul bayda. Apa nak jufuf? Jufuf ni kering. Maksud dia kering kalau dia letak pakai ngorek linga ataupun dia ambil kapah, dia cek tak ada benda dah dalam, tu makna kering. Okey, boleh faham? Yang keduanya qassatul bayda. Apa ni qassatul bayda? Di qassatul bayda sebenarnya diambil daripada hadis yang diriwayat daripada Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta, yang mana perempuan di zaman tabi'in ataupun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia membawa secebis kain yang ada pada kain tersebut kapah, yang mana pada kapah tu masih lagi ada warna kuning. Tak ada warna hitam, tak ada warna merah, tak ada warna kuning ada. Dia pergi tunjuk kepada Aisyah, nak tanya boleh semayang ke tak lagi Kata Aisyah, la ta'jalna hatta tarayna al-qassatal bayda. Mu jangan gaduh wahai perempuan sehingga mu tengok qassatal bayda. Dia qassah dengan makna kapu. Tu asal makna qassah. Qassah dalam bahasa Arab asal makna jissun. Jissun ni kapu putih tau. Biasa tengok kapu. Biasa orang buat umur kan dia pakai putih tau. Tu dia panggil kapu. Al-bayda makna putih. Orang puang dia, orang puang keputihan. Orang lelaki tak tahu kalau benda keputihan pun tak tahu. Okey, jadi kesimpulan, alamat ataupun tanda suci ataupun tak ada berhenti haid dua. Yang pertamanya tak ada darah, walaupun tidak keluar al-qassatul bayda ataupun tidak keluar keputihan. Yang keduanya keputihan, sebab dia orang puang apabila keluar keputihan dia tak ada darah. Faham? Okey, berapa? Dua. Cuma ulama berbeza pandangan mana yang perlu diutamakan di antara al-qassatul bayda dengan jufuf. Majoriti ulama termasuk pandangan mazhab Imam Syafi'i, dia kata apabila tengok jufuf tak ada darah walaupun masih lagi tidak keluar keputihan, maka orang perempuan tersebut dihukumkan sebagai suci. Okey, boleh faham? Apabila kita faham permasalahan ni, kita pergi kepada sini pula. Katakanlah orang puan keluar darah 5 jam, cukup 5 jam. Kata dia keluar pada pukul 8 pagi Isnin, 9, 10, 11, 12, 1. Satu tu dia cek tak ada dah keputihan, tak ada lagi, tak ada dah darah. Dia cek tak ada darah, hitam tak ada, kuning tak ada benda, kosong kok. Cek buat masuk benda ngorek linga tu ambil putih gitu lah, keputihan pun tak ada. Okey, menurut pandangan majoriti ulama, darah perempuan ni telah berhenti. Okey, boleh faham? Darah perempuan telah berhenti walaupun tidak datang al-qassatul bayda. Okey, boleh faham? Buktinya, dalilnya adalah ayat Quran sama. Tengok, ulama faham daripada ayat Quran yang sama, yang kita baca tadi. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha. Haid ni adalah kotor. Ketika tak ada darah ada lagi kotor? Ketika tak ada darah ada lagi kotor? Tak ada dah kotor. Apabila tak ada kotor, ada lagi hukum haid? Pasti tak ada dah hukum haid. Okey, boleh faham? Sebab itulah majoriti ulama, anda kata majoriti ulama bukan anda merujuk kepada mazhab Imam Syafi'i saja. Kalau anda kata majoriti ulama, merujuk kepada 4 mazhab. Majoriti ulama 4 mazhab berpandangan Syafi'i, Hanbali, Hanafi, mereka Maliki ada perincian dia. Majoriti ulama berpandangan bahawasanya apabila berhenti darah walaupun belum lagi keluar keputihan, sudah dihukumkan perempuan tersebut sebagai suci.
Okey, boleh faham ke puan? 5 jam keluar darah pukul 8 pagi, jadi 9, 10, 11, 12, 1. Dia cek pukul 1 tak ada dah darah. Okey, jadi bermakna darah keluar 5 jam sahaja. Okey, apabila darah berhenti sini, apakah yang diwajibkan kepada perempuan? Hak yang diwajibkan kepada perempuan adalah basuh sahaja kemaluan dan wajib dia sembahyang. Betul? Basuh sahaja, wajib dia sembahyang. Okey, boleh faham? Apa hak yang diwajib kepada perempuan? Basuh, tak perlu mandi wajib. Kerana benda tak perlu mandi wajib? Sebab 5 jam adalah darah istihadah, dah cukup 24 jam. Okey, boleh faham? Boleh faham ke tak? Jadi hak yang diwajib kepada perempuan basuh saja kerana najis, lepas tu wajib dia sembahyang. Okey. Ni di antara benda hak yang perlu diperbincangkan secara panjang lebar juga ni, orang kena tahu. Orang hak yang belajar kena tahu. Di antara kesilapan sebahagian daripada orang kita, ketika berhenti darah dia tak sembahyang, mereka kena tunggu 24 jam dulu. Dia kata nanti dulu, takut darah keluar semula. Ini adalah satu kesilapan yang menyalahi nas hadis. Yang menyalahi dia nas, bukan menyalahi ijtihad ulama, menyalahi nas serta menyalahi ijtihad ulama. Kita tak menyalahi nas dulu. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabiat, Rasul kata lagu mana? Fa idza aqbalat haidatuki fada'is salata wa idza aqbalat sila. Kata Rasul, fa idza aqbalat haidatuki fada'is salata wa idza adbarat faghtasili wa salli. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Benda kata Rasulullah, apabila haidmu mari, mu kena tinggal sembahyang. Tapi apabila haidmu tak ada dah, maka mu kena mandi dan sembahyang tanpa perlu menanti tempoh yang tertentu. Jadi orang yang mewajibkan kepada perempuan apabila kering daripada darah haid menanti sehingga kan 24 jam, ini adalah pandangan yang menyalahi nas. Okey, faham? Pandangan yang menyalahi apa hak yang diijtihad oleh ulama-ulama. Ni pandangan yang silap. Dan Ana membuat beberapa penulisan berkenaan dengan permasalahan ni. Sehingga kan hak yang terbaru, ada seorang sahabat Ana bagi kepada seorang mufti, tapi Ana tak ada sebutlah siapa mufti, bagi permasalahan tu, hak yang Ana jawab bagi kepada mufti. Mufti tu kata bagaimana? Insya-Allah kita akan buat benda. Dia hak yang mari, dia akan buat benda dipanggil bincang balik benda muzakarah. Dia akan buat muzakarah balik dengan puak-puak dia dalam permasalahan ni. Baik, ini di antara kesilapan yang cukup besar yang berlaku ataupun yang diwar-warkan oleh sebahagian daripada para asatidah, hadanallahu wa iyyahum wa ghafarallahu lana wa lahum, yang mana mereka tidak mendalami permasalahan haid. Jadi akhirnya dia suruh orang puang ketika berhenti darah tidak boleh mandi dan sembahyang, melainkan kena tunggu selama sehari semalam atas alasan takut darah keluar kembali. Dan alasan tu kita akan kritik daripada benda ni. Cuma kita khabar dulu, apabila keluar berhenti je darah, wajib kepada perempuan sembahyang apabila masuk waktu sembahyang tanpa perlu menanti tempoh yang tertentu. Dalilnya hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza aqbalat haidatuki fada'is salata wa idza adbarat faghtasili wa salli. Okey, boleh faham? Apabila darah haidmu ada, maka mu kena jangan sembahyang, kena tinggal sembahyang. Tapi apabila darah haidmu gidah, maka mu kena mandi dan mu kena sembahyang. Sekarang ni ada darah ke tak? Ada darah ke tak? Lepas daripada 5 jam ada darah ke tak sekarang ni? Tak ada darah. Betul tak begitu? Tak ada darah. Yang menghalang perempuan daripada sembahyang dia, manik dia, adalah darah. Macam mana ketika tidak ada manik dihalang perempuan sembahyang? Okey, boleh faham ke tak? Ni di antara kesilapan yang besar. Ana sebenarnya sebelum daripada ni tidak pernah kritik lagu ni tapi hari ni kritik panjang sikit sebelum daurah sebab live kita tak kritik, kita hari ni kritik panjang sikit. Dia katakan alasan dia takut darah mari semula. Okey, itu alasan dia. Takut darah mari semula. Dia takut tubik mulakan darah. Perasaan takut ada sama.
Memang sesuai dengan rupa-rupa memang jadi menakut sungguh. Tok perkataan tu pula, takut keluar darah. Oh, sesuai sungguh dengan puang. Memang jenis menakut apa? Pahit, nakut pahit lepang. Tu dah gitu. Kalau puang tu dah macam lelaki berani orang. Molek dia buat alasan takut darah keluar semula. Okey. Alasan lagu ni adalah alasan yang salah. Kerana dia alasan salah. Yang pertama sekali, ketika berhenti darah, dia alasan ni takut darah mari semula. Okey, kita guna kaedah yang sama. Alasan sama. Dok takut ke darah dok mari terus. Okey, boleh faham ke tak? Okey, boleh faham ke tak? Ketika berhenti darah kan, dia kata mana? Takut darah mari mula. Kita kata dah tak takut ke darah berhenti terus. Okey, boleh faham tak? Di mana kesilapan alasan tu? Okey, sekarang ni katakan kita ikut kaedah dia. Ada berapa takut di sini? Ataupun dalam bahasa Arab, dua ihtimal, dua kemungkinan. Kemungkinan darah tubik semula, kemungkinan darah berhenti terus. Mana kemungkinan yang lebih kuat di antara dua kemungkinan ni? Mana lebih kuat? Darah tak ada. Okey, mana lebih kuat di antara mari semula ke dak mari dah? Hak yang lebih kuat dak mari dah. Kerana dak mari adalah asas. Sekarang ni ada ke dak tak ada. Tak ada tu asal. Keluar ni benda baru. Okey, boleh faham? Okey, boleh faham? Ni di antara kesilapan. Dalam kaedah fiqh dia ada satu kaedah. Dalam kaedah fiqh dia ada satu kaedah dia, la ibrata bitawahhum. Dalam kaedah fiqh ada satu kaedah, la ibrata bitawahhum. Tidak dikira dengan tawahum, satu khayalan, satu tanggapan. Allahu Rabbi, kalau kira dengan satu khayalan, satu tanggapan, daripada asal daripada zuhur sampai kasar, dak berhenti sembahyang. Dapat apa sembahyang pula? Takut ada najis lah sembahyang tadi. Takut ada najis. Faham? Main tawahum. Lepas dia sembahyang, takut sembahyang saya ni dak sah. Sembahyang mula, lepas sembahyang takut dak sah. Pakai buat tawahum lembek gitulah. Betul tak gitu? Dan secara zahirnya tak ada najis. Sahlah sembahyangmu. Takut ada najis. Allahu Rabbi. Mai buat takut habis ya. Daripada zuhur sampai kasar dia sembahyang. Pas sembahyang. Allah, kita kata kuat sembahyang sunat. Dia kata tak kuat sembahyang sunat. Dia sembahyang fardu dah. Fardu kan dia banyak kali. Dia kata sembahyang pertama tadi pas sembahyang mari waswas. Takut ada najis tak dia. Tu sembahyang pula. Tukar pakai yang lain. Lepas tu sembahyang pula. Okey, sebab itulah kata ulama la ibrata bitawahum. Tidak boleh dikira dengan tawahum. Ketika tak ada darah, secara zahirnya darah tu tidak akan keluar. Secara zahir, benda yang akan datang kita tak tahu. Kita tidak mengetahui perkara yang gaib. Faham tak ni? Kita tahu. Madza taksibu ghada. Kita tahu benda yang kita nak usul esok. Kita tahu di manakah bumi yang kita akan mati. Kita tak tahu. Lepas daripada ni benda nak jadi atas kita tak tahu. Benda yang akan datang kira keriak. Sekarang ni kita nak hukum hak yang berlaku sekarang ni. Okey, boleh faham? Boleh faham ke tak? Jadi ketika berhenti darah, perempuan wajib dia sembahyang kerana tidak ada mani' yang menghalang dia sembahyang. Okey, boleh faham? Tidak ada benda, tidak ada mani'. Berhenti darah, tidak ada mani', maka wajib dia sembahyang walaupun belum lagi keluar qassatul bayda. Kalau keluar qassatul bayda, sepakat tanpa ada khilaf. Kalau tak keluar qassatul bayda, sebenarnya ada khilaf. Anak kena kabur kat masalah ni, ada khilaf. Sebenarnya ada orang yang kata kena tunggu sehari semalam. Dia mengambil pandangan Imam Ibnu Qudamah dalam masalah ni. Kita kena sebutlah. Dia ambil pandangan siapa? Imam Ibnu Qudamah. Tapi oleh kerana dia tidak mengetahui secara terperinci pandangan Imam Ibnu Qudamah, dia meletakkan masalah ni kepada keseluruhan wanita. Ini adalah silap. Ini adalah satu kesilapan. Pandangan Imam Ibnu Qudamah dalam masalah ni, tapi pandangan Imam Ibnu Qudamah adalah seorang ulama besar dalam mazhab Hanbali, menyalahi pandangan majoriti ulama Hanbali. Mazhab Hanbali, pandangan mazhab Hanbali tidak seperti Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah dia berbeza dengan majoriti ulama mazhab Hanbali dalam masalah ni. Imam Ibnu Qudamah berpandangan kalau orang puang tu berhenti darah, yang mana dia melihat kering tanpa melihat keputihan, maka wajib dia kena nanti sekejap. Nanti dalam sehari ataupun sehari semalam, dia kena nanti sekejap. Okey, ini mengikut siapa? Pandangan Imam Ibnu Qudamah. 4 mazhab, ambil daripada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, ketika berhenti darah wajib kena sembahyang tanpa perlu menanti tempoh yang tertentu. Okey, boleh faham? Dan anda buat
penulisan berkenaan dengan masalah ini memang cukup panjang, menurut pandangan 4 mazhab. Ana buat, kalau orang yang nak baca tu boleh baca dalam Facebook ana. Ana menakal daripada 4 mazhab permasalahan ni. Imam Ibnu Qudamah dia kata kena tunggu sekejap ketika melihat kering. Adapun kalau tengok qassatul bayda mesti kena mandi dan sembahyang menurut pandangan Imam Ibnu Qudamah. Sebab itulah anak kata satu kesilapan kalau meletakkan secara keseluruhan kepada perempuan apabila berhenti darah terus kena nanti dulu sehari semalam baru sembahyang. Sebab orang puan ada kali orang perempuan tu beradat. Maksud beradat dia mari 7 hari. Cukup 7 hari berhenti darah. Takkan nak nanti sehari semalam lagi sebab dia beradat 7 hari saja. Okey, boleh faham? Satu kesilapan. Yang keduanya, perempuan yang keluar qassatul bayda. Qassatul bayda makna keputihan. Ni mesti kena sembahyang walaupun mengikut pandangan Imam Ibnu Qudamah tanpa perlu mandi, tanpa perlu menanti dalam tempoh yang tertentu. Yang ketiganya adalah perempuan yang tak keluar qassatul bayda, dia berhenti sebelum daripada tempoh adat dia kering saja. Sini berlaku khilaf. Sepakat 4 mazhab mengatakan wajib dia mandi, wajib dia sembahyang. Pandangan Imam Ibnu Qudamah mengatakan dia kena tunggu dalam tempoh yang tertentu. Okey, jadi meletakkan tunggu sehari semalam untuk semua kes perempuan adalah salah. Okey, boleh faham? Sebab itulah kita kena ingat kaedah ulama, in kunta naqilan fasihah wa in kunta mudda'iyan faddalil. Jika mu menakalkan perkataan ulama, pastikan apa yang menakal tu betul, disebut oleh para alim ulama. Tapi kalau sekiranya mu mendakwa satu-satu hukum, datangkan dalil sama ada daripada Quran ataupun daripada hadis. Okey, boleh faham? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung perbincangan kita lagi. Baru sekurang-kurang darah dang kedok kita ni. Kita ringkas sikit takut dang. Apabila orang puan tu keluar darah selama 5 jam, darah berhenti, tiba-tiba masuk waktu sembahyang, wajib kepada dia basuh dan sembahyang tanpa perlu mandi wajib kerana darah ni bukan darah haid. Okey, boleh faham? Tiba-tiba tubik pula darah. Okey, tubik pula darah dalam lingkungan 15 hari, mazhab Imam Syafi'i mengatakan darah ni dihukumkan darah haid secara zahir. Kita kata secara zahir. Sebab hak yang secara hakikinya apabila cukup 24 jam. Okey, boleh faham? Secara hakikinya cukup 24 jam. Jadi secara zahirnya darah ni darah haid pula. Dari sembahyang ni. Okey, dari sembahyang. Kemungkinan lepas keluar secara berterusan cukup 24 jam, kemungkinan berhenti pula. Betul tak? Ada 2 kemungkinan lagu tu. Sekali lagi orang puang, dia keluar darah 5 jam, berhenti. Apabila berhenti ada 2 kemungkinan. Kemungkinan darah mari mula, kemungkinan berhenti teguh. Berhenti teguh yang lebih kuat kerana asalnya tidak ada darah. Okey, maka kita hukum tak ada darah. Dan kemungkinan darah mari mula ada kemungkinan, tapi kemungkinan yang lemah kerana menyalahi asal. Tiba-tiba memang berhenti teguh, jelas hukum darah ni darah istihabah. Okey, yang keduanya mari pula darah, ingat berhenti teguh dah, jadi keluar pula menyalahi zahir. Kita hukum zahir je. Nahnu nahkumu bil-zawahir wallahu yatawalla as-sarair. Dikata ulama, kami hanya menghukum secara zahir sahaja, Allah Ta'ala yang mengetahui benda yang rahsia. Betul tak begitu? Baik, tiba-tiba tubik pula dalam lingkungan 15 hari kena kira, maka dihukumkan secara zahir darah ni adalah darah haid. Walaupun lepas daripada ni kemungkinan masih lagi keluar, kemungkinan berhenti. Betul tak begitu? Masa keluar ada kemungkinan tak pandai berhenti, kemungkinan ada kemungkinan tak teguh keluar secara berterusan, ada kemungkinan. Mana kemungkinan yang lebih kuat? Keluar secara berterusan, sebab dia darah sedang keluar. Boleh faham ke tak? Boleh faham ke tak? Ketika darah tak ada, hak yang lebih kuat tak ada teguh. Ketika darah ada, hak yang lebih kuat darah keluar. Sebab darah ada sekarang ni. Okey, boleh faham ke tak? Allah Rabbi, dia banyak kena guna kaedah fiqh untuk memahami permasalahan ni. Di antara kaedah yang kita guna tadi, al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zaman. Di antara kaedah yang kita guna lagi adalah la ibrata bit tawahum. Tadi kita akan guna kaedah pula al-yaqinu la yuzaru bisyad. Nanti kita guna kaedah al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan untuk kita memahami permasalahan-permasalahan yang berkait dengan darah haid. Baik. Jadi 5 jam berhenti, tubik pula. Okey, tubik pula, maka dia tak boleh sembahyang. Sebab pada zahirnya darah tu akan keluar secara berterusan. Sebab betul tak itu? Walaupun ada kemungkinan akan berhenti sebelum cukup 24 jam.
tapi kemungkinan tu adalah kemungkinan yang menyalahi zahir. Kita kena pakai zahir. Betul tak itu? Kita kena pakai zahir. Betul tak? Dalil pakai zahir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu salat wa yutu zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum ala Allah. Apabila diperintah kepadaku memerangi manusia sehingga mengucap dua kalimah syahadah, sembahyang, zakat, apabila mereka itu melakukan perkara-perkara tersebut, mereka telah memeliharakan darah mereka itu, harta benda mereka itu daripadaku. Faham lagi? Tapi wa hisabuhum ala Allah, pengiraan mereka itu adalah di atas Allah. Kita hanya menghukum secara zahir sahaja. Okey, boleh faham? Tubi pula darah. Oleh kerana dalam lingkungan 5 hari kena kira darah haid dalam semayang. Ada dua kemungkinan darah terus keluar cukup 24 jam. Jelas hukum dia adalah haid. Okey, boleh faham? Okey, ketika darah keluar cukup 24 jam, maka darah ni adalah darah haid. Darah ni juga darah haid. Nanti kita kena buat gini. Kita buat gini ya. Kita buat 10 jam, mudah sikit. Hari pertama keluar 10 jam. Daripada pukul 8 pagi hingga pukul 5 petang. Okey. Tubik 10 jam daripada 8 pagi hingga pukul 8 pukul apa? 6 pukul 6. Okey, hingga pukul 6. 10 jam. Okey, daripada pukul 8 pagi hingga pukul 6, 10 jam. Start daripada pukul 6 berhenti darah. Keluar ni hari keempat pula keluar. Ni mula keluar pula hari keempat. Ni 10 jam je. Hari keempat keluar, hari kelima keluar secara berterusan sampai hari yang ke-7. Okey, ni keluar, ni keluar sebagai contoh. Okey, boleh faham ke tak? Keluar. Jadi bermakna darah ni cukup 24 jam. Maka ni adalah darah haid. Darah 10 jam ni juga dihukumkan darah haid. Okey, boleh faham? Faham? Hak ni dengan hak ni adalah satu haid, bukan dua haid. Sebab tidak dikatakan dua haid, melainkan kena ada perceraian suci 15 hari 15 malam. Sekarang ni cukup dah 15 hari 15 malam. Jadi bermakna 10 jam pada hari yang pertama, 4, 5, 6, 7 adalah satu haid. Haid yang sama. Okey, boleh faham? Soalannya ni, hari yang kedua dan yang ketiga, apakah hukum dia masa zaman tak ada darah? Okey, dia kena tahu hukum sebab benda kena tahu hukum. Orang puang apabila keluar darah 10 jam, lepas tu dah keluar darah, esok bulan Ramadan, wajib dah dia puasa? Wajib dah dia puasa? Wajib dia puasa sebab tak ada darah. Okey, boleh faham? Dia puasa. Tubik mula darah, boleh puasa ke tak? Tak boleh puasa. Soalannya, hak yang kedua dan ketiga ni kalau kita hukum suci, maka sah puasa dia. Kalau kita hukum haid, tak sah puasa dia. Sebab di antara syarat sah puasa adalah kena suci daripada haid dan nifas. Okey, boleh faham? Dalam permasalahan ni, ulama mazhab Imam Syafi'i terbahagi kepada dua pandangan. Ada berapa pandangan? Dua. Yang pertama dia, nama dia adalah qaul as-sahbi, nama dia. Yang keduanya nama dia qaul al-laqti. Apa makna qaul? Pandangan. As-sahab. As-sahab ni makna heret. Maksud dia heret, hak yang tepat dak keluar darah, diheretkan hukum keluar darah pada dia kerana dia berada di celah-celah satu haid. Okey, boleh faham? Hak ni haid, dia dah celah, kira haid jugalah, satu lah. Heret hak yang haid di kepada hak yang tak ada darah. Jadi bermakna 2 dan 3 adalah dihukumkan haid. Jadi apabila dihukumkan haid, puasa dia sah ke tak? Mengikut qaul as-sahbi, tak sah. Apabila tidak sah, wajib dia kena qada balik. Pandangan as-sahbi adalah pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Di sana ada pandangan yang kedua.
muqabil mu'tamad, tapi hujah dia juga kuat. Yang mana qaul yang kedua adalah qaul laqti. Al-laqti ni kutip. Maksud dia kutip, hak yang ada darah kita bagi hukum ada darah, hak yang tak ada darah kita bagi hukum tak ada darah. Maksudnya mengikut qaul al-laqti, hak tak terbit darah dihukumkan sebagai suci. Okey, boleh faham? Ni dipanggil qaul dia al-laqti. Jadi mengikut qaul al-laqti, puasa perempuan tadi sah. Wajib dah dia qada balik, tak wajib dia qada. Ana kalau ana jadi orang puang, ana ambil pandangan as-sahbi. Wajib qada mula. Orang puang ni tak tahulah, mungkin dia ambil pandangan al-laqti. Sebab dia malah qada balik puasa dia, walaupun bukan pandangan mu'tamad. Faham? Jadi kalau berlaku pada bulan Ramadan tersebut, ada dua pandangan. Pandangan mu'tamad yang difatwa dalam mazhab Imam Syafi'i, yang fatwa adalah wajib kena qada balik. Kita tabah, kita ambil pandangan as-sahbi sebab kita dah berlaku haid, sedap cakap kita. Jadi orang puan yang keluar darah haid, dia kata nak rajin tak qada tak apa lah, malah qada sebab hak baru ni pun hak tubik darah haid pun tak qada sampai bulan Syaban tak qada lagi. So nak qada ni. Betul tak gitu orang puan? Jadi okey, kita ada dua pandangan, qaul as-sahbi dengan qaul al-laqti. Okey, tu di antara benda yang penting yang kita kena tahu dalam perbincangan sekurang-kurang darah haid adalah sehari semalam. Ada lagi beberapa perkara, tapi anda tengok takut kita tidak sempat masa, kita kena pergi kepada perbahasan yang seterusnya. Seterusnya, sebanyak-banyak haid ialah 15 hari 15 malam. Sebanyak-banyak haid adalah 15 hari 15 malam. Cara pengiraan 15 hari 15 malam orang puan kena tahu. Orang puan kadang-kadang dia tidak tahu cara pengiraan 15 hari 15 malam. Kalau haid keluar pada 1 hari bulan, dia kata cukup 15 hari 15 malam adalah 15 hari bulan. Sebenarnya adalah silap. Betul tak? Silap. Betul tak? Cara pengiraan 15 hari 15 malam bukan lagu tu. Dari keluar kata 1 hari bulan, katakanlah 1 hari bulan Muharram, mula keluar darah, cukup 15 hari 15 malam, 15 Muharram dah 1, 2, 3, 4, 15 kan? Dia kata 15 Muharram cukup sehari semalam. Dah bukan cara dia kira lagu tu, bukan. Tu silap. Dah cara kira dia lagu mana? Okey, katakanlah dia keluar darah haid pukul 8 pagi 1 Muharram. 8 pagi 1 Muharram, maka dia cukup 15 hari 15 malam adalah 8 pagi 16 Muharram. Betul tak itu? Bukan 15 Muharram. Betul tak orang puang? Cuba kira. Okey, 8 pagi 1 Muharram, sehari semalam 8 pagi 2 Muharram. Betul tak itu sehari semalam? 8 pagi 3 Muharram, 2 hari 2 malam. 8 pagi 3 Muharram, 8 pagi 4 Muharram, 3 hari 3 malam. Betul tak itu? 8 pagi 5 Muharram, 4 hari 4 malam. Faham tak? Cara kira. Jadi bermakna cukup 24 jam bila 8 pagi 16 Muharram, bukan 15. Okey, itu cara kira 15 hari 15 malam. Kalau darah masih lagi keluar melepasi 15 hari 15 malam, maka ternyata perempuan tersebut ada darah istihadah. Bukanlah bermaksud hari yang ke-16 itu adalah darah istihadah, bukan. Okey, ni kita kena sebut juga permasalahan ni supaya jelas. Okey, katakanlah orang puan keluar pada 8 pagi, ni 1 Muharram lah, kita tak bulan Muharram. 1 pagi keluar pukul 8 pagi. 8 pagi keluar 1 Muharram. Jadi nak cukup 15 hari 15 malam adalah 8 pagi 16 Muharram. Betul tak situ? Betul Ni 15 hari 15 malam. Jadi bermakna kalau lepas daripada 8 pagi 16 Muharram masih lagi ada keluar darah, maka bermakna darah melepasi 15 hari 15 malam. Okay, boleh faham? Boleh faham ke tak? Darah melepasi 15 hari 15 malam. Apabila masih lagi keluar darah, maka orang puang ni dikirakan sebagai perempuan mustahabah, perempuan yang ada darah istihabah. Hukum dia lagu mana? Bukanlah hukum dia darah hari yang ke-16. Maksudnya lepas daripada 8 pagi dihukumkan darah istihabah.
daripada 8 pagi ni sampai 8 pagi ni ada darah haid, hak tu adalah salah. Hak yang betul lagu mana? Hak yang betul nanti kita akan tengok perincian dia dalam bab mustahabah lepas daripada ni. Okey, boleh faham? Boleh faham? Satu masalah yang kedua, berbeza dengan masalah sebelum sampai 8 pagi. Okey, sebelum sampai 8 pagi darah berhenti sekejap. Katakanlah pukul 7 pagi pada 16 Muharram darah berhenti. Pukul 7 pagi darah Muharram, 7 pagi darah berhenti. 8 pagi, 9 pagi tubik mula. 9 pagi tubik semula. Jadi bermakna tempoh berhenti berapa jam? 2 jam. Faham? Jadi 9 pagi ni lebih daripada 15 hari, betul? 7 pagi duduk dalam 15 hari. Maka kata ulama, kalau masalah ni haid perempuan daripada 8 pagi hingga pukul 7 pagi. Manakala start daripada 9 pagi yang keluar darah baru pula tu dihukumkan istihabah. Beza lagu mana dengan masalah tadi? Masalah tadi tak berhenti langsung. Masalah tadi tak berhenti langsung. Ya, kalau tak berhenti langsung, hukum dia berbeza dengan berhenti sekejap pada penghujung 15 hari 15 malam. Faham? Sepatutnya ketika berhenti, tengok, ketika berhenti sepatutnya perempuan saat itu kena mengalami suci 15 hari 15 malam dulu. Barulah darah yang keluar selepas daripada tu dihukumkan sebagai darah haid baru. Sekarang ni berhenti sini, jadi perempuan ni mengalami suci, tak begitu? Tiba-tiba keluar pula darah. Jadi bermakna darah ni telah keluar di dalam baqiyatit tuhri. Maksud dia tempoh yang masih lagi berbaki sekurang-kurang tempoh suci. Okey, boleh faham tak puan? Boleh faham? Boleh faham tak? Sekali lagi ya. Sekarang ni kita kata dia keluar 8 pagi 1 Muharram. 15 hari 15 malam adalah pukul 8 pagi 16 Muharram. Tiba-tiba sejam sebelum cukup 15 hari 15 malam darah berhenti. 7 berhenti. Dia mengalami suci dah ni. Okey, dia mengalami suci. Apabila dia mengalami suci, untuk kita menghukum darah yang keluar selepas daripada ni haid baru pula sekurang-kurang 5 hari 15 hari 15 malam. Kerana sekurang-kurang suci di antara dua haid adalah 15 hari 15 malam. Tiba-tiba dah cukup lagi 15 hari 15 malam, tubik pula darah. Jadi bermakna darah ni keluar di dalam tempoh sekurang-kurang suci. Okey, boleh faham? Maka hukum perempuan ni hak yang keluar pula adalah istihabah, sebab dia keluar dalam tempoh sekurang-kurang suci. Dipanggil, kalau dalam bahasa kita dipanggil baqiyatut tuhri, waktu hak yang masih bagi lagi berbaki untuk sekurang-kurang suci dia. Okey, boleh faham? Adapun daripada 8 1 Muharram hingga 7 16 Muharram adalah darah haid. Berbeza dengan masalah yang pertama tadi. Masalah yang pertama darah 8 pagi 16 Muharram masih lagi ada, 8 1 minit masih lagi ada. Okey, darah tidak berhenti, hukum dia berbeza dengan hukum ni. Okey, boleh faham? Hak yang darah bersambung tanpa berhenti pada penghujung 15 hari 15 malam, kita tidak boleh hukum haid dia 15 hari 15 malam. Istihabah dia hari yang ke-16 itu adalah salah menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Walaupun betul mengikut pandangan mazhab Maliki. Mazhab Maliki betul dalam masalah ni, tapi tidak mazhab Syafi'i. Cuma jangan hanya tengok kepada permasalahan ini saja mazhab Maliki. Mazhab Maliki ada perincian dia yang panjang. Kita nak bertaklid sesuatu pandangan, kita kena mengetahui hakikat pandangan tersebut. Itu kita di antara benda yang penting yang perlu kita kena tahu. Anda rasa sebelum daripada ni anda buat daurah, anda jarang juga sentuh pandangan-pandangan mazhab lain. Tapi oleh kerana ada beberapa perkara yang hak yang perlu kena anda sebut, maka anda perlu sebut. Itulah anda sebut jugalah permasalahan ni. Kalau mengikut mazhab Maliki, memang haid dia 15 hari 15 malam, hari yang ke-16 adalah istihabah. Tapi mazhab Maliki ada perincian lagi permasalahan ni. Mazhab Syafi'i bukan lagu tu. Okey, boleh faham? Benda lagi, kebiasaan tempoh haid ialah 6 atau 7 hari serta malam. Itu kebiasaan lah, ramai-ramai orang puang lah. Kalau kita tanya ramai-ramai orang puang yang tak ada masalah lah, haid dia 5 hari 6 hari 6 hari 7 hari dan 6 hari setengah, 6 hari suku, 7 hari lebih sikit. Kebanyakan orang puang gini lah haid dia, kebiasaan dia. Seterusnya tempoh suci, sekurang-kurang tempoh suci ialah 15 hari 15 malam. Kalau dah cukup 15 hari 15 malam, tiba-tiba tubik dah darah,
maka darah yang keluar sebelum cukup tempoh sekurang-kurang suci dihukumkan sebagai darah istihadah, sebagaimana yang kita contoh saat ni. Sama juga kita kata orang puan tu mari haid 7 hari, suci 10 hari. Okey, 7 campur 10, 17 kan. Hari ke-18 tubik pula darah yang ke-18 bukan darah haid. Sebab dia sebab belum lagi cukup sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Kita tidak boleh menghukum darah yang keluar pula darah haid baru, melainkan setelah daripada ada perceraian suci di antara darah yang pertama dengan darah yang kedua, sekurang-kurangnya adalah 15 hari 15 malam. Baik, sebanyak-banyak tempoh suci tidak ada hak, tidak ada sakatang. Kadang orang puang tu setahun dok mari haid, setahun 5 bulan dok mari haid, lepas daripada beranak anak lelaki pula, anak lelaki kuat isap susu. Oh, dia orang puang masa nyusu anak dia tak ada mari darah. Orang lelaki tak tahu kalau benda masalah ni kan. Dia orang puang dia tahu lah. Kalau tak percaya balik tanya mak, tanya kakak, mak tok dengar tanya. Tok lepas beranak lama mana tubik darah haid? Ada hak setahun. Dah tempoh setahun tu suci mereka tu. Sebab suci tidak ada hak, tidak ada batasan. Katanya kebiasaan tempoh suci ialah 23 ataupun 24 hari dan malam. Tu kebiasaan lah. Sebab kebiasaan 23 hari 24 ia kira mana? Ia kira dalam sebulan kebiasaan orang puang dalam tempoh 30 hari kebiasaan ada haid ada suci. Dah kalau ghalib haid sehari ghalib haid 6 ataupun 7 hari, dah sebulan 30 hari, jadi baki dia 23 ataupun 24. Lepas tu dia kata ghalib suci 23 ataupun 24. Tinggal lagi kebiasaan dalam tempoh sebulan bagi seorang perempuan tidak sunyi daripada haid dan suci. Sekiranya tempoh haid seorang perempuan 6 hari, maka tempoh sucinya 24 hari. Sekiranya tempoh haid seorang perempuan 7 hari, maka tempoh sucinya 23 hari. Ni kalau sekiranya bulan penuh. Kalau bulan tak penuh, maka dia akan jadi 23 hari ataupun 22 hari. Sebab bulan Islam di antara 30 dengan 29. Tak itu. Bulan Islam di antara 29 dan 30. Ya, kita kena kira dengan bulan Islam lah. Bukan kita kira bulan Masihi. Bulan Masihi 30-31. Gambaran haid dan suci dalam tempoh 2 bulan. Okey, kita ada bulan pertama, bulan kedua. Bulan pertama 5 hari awal suci, 7 hari haid, 18 hari suci. Bulan kedua 5 hari awal suci, 7 hari haid, 18 suci. Jadi 18 hari suci dari bulan pertama campur 5 hari suci dari bulan kedua, jadi 23 hari di antara 2 kali haid berlakunya suci. Okey, sekurang-kurang umur yang boleh seorang perempuan didatangi haid ialah 9 tahun qamariyah taqribiyah. Kita lebih kurang dalam masa ada, kita lihat pukul 11, kita ada masa dalam 13 minit lagi. Ada tak soalan? Ada tak kemuskilan? Ada tak istidrakat, pembetulan? Ada tak? Kalau ada boleh ya? Tukar. Ada tak soalan? Ke muslimat nak speaker, nak mikrofon, boleh pergi tengok, takut ada orang nak tanya. Pukul sebelah. Tak apa, boleh pegang dah. Okey. Ada banyak pula. Tu lah. Kita ada soalan, katanya jika datang haid bagi seorang perempuan itu secara berperingkat, sedikit-sedikit contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 30 jam 3 mana dia 3 jam 5 jam 5 jam 3 jam 3 jam, jadi semuanya
25 jam. Adakah tiap kali berhenti darah dalam setiap hari itu dikirakan boleh solat, dan bila datang darah pada jam seterusnya dikirakan haid? Kalau kebiasaan haid secara sedikit tapi cukup 24 jam. Okey. Ya. Soalan dia tak apalah, dia kata 3 3 5 5 3 3 3 3 5 5 3 3 3. okey. Pegang dua-dua lah. Pegang dua-dua. Boleh pegang dua-dua. Mana hamba pegang nak bunyi? Demo bukan bunyi, kita bukan nak bunyi. Okey. Dia kata mana darah dia 3 3 5 5 3 3 3. Okey, kalau kita kira semua sekali jadi 25 jam, betul tak? 3 5 kali jadi 15. 5 20 25 jam. Okey, soalan dia di mana? Soalan dia kata, adakah setiap kali keluar darah dia kena berhenti sembahyang? Setiap kali berhenti darah dia kena sembahyang? Okey, ni soalan dia. Okey, kita jawab dengan nas dulu. Kita jawab dengan nas. Yang pertama kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, fa idza aqbalat haidatuki fada'is salah wa idza adbarat faghtasili wa salli. Sekiranya haidmu mari, mu kena tinggal sembahyang. Kalau haidmu tak ada dah, maka mu kena mandi dan sembahyang. Okey. Daripada hadis ni, ketika dia keluar darah, maka tak boleh dia sembahyang. Berhenti darah ada tak gimana? Tak ada dah. Maka boleh tak sembahyang? Bukan boleh, wajib kena sembahyang. Sini tak boleh mandi lagi. Dia cukup 24 jam baru wajib mandi. Maksudnya start daripada pertama sampai ke berapa kali berhenti? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali berhenti. 7 lah, campur sini pula kan. Dia kena ni tak perlu mandi lagi. Wajib sembahyang, wajib sembahyang, wajib sembahyang, wajib sembahyang, wajib sembahyang, wajib sembahyang. Ni mandi dan wajib sembahyang. Sebab cukup dah 24 jam. Okey, boleh faham? Adakah benda ni setiap bulan lagu ni? Okey, ni benda perlu kita kena sebut juga. Perempuan akan kita bincang, dia ada terbagi kepada dua. Yang pertamanya mubtadaah. Yang pertama benda mubtadaah. Yang keduanya mu'tadah. Dia bukan mubtadi'ah, mubtadaah. Hak yang as-sawab ataupun hak yang betulnya adalah mubtadaah, bukan mubtadi'ah. Tu boleh tengok perkataan Imam Ibn Salah dan perkataan Imam Qalyubi dalam kitab Qalyubi. Dia buat mari aif bi fathid dal maf'ul. Maksud dia baca dengan fathah dal sebagai isim maf'ul, bukan isim fa'il. Jadi penggunaan oleh ulama fiqh bukan mubtadi'ah, bukan mubtadaah. Penggunaan mubtadi'ah adalah tidak tepat mengikut penggunaan ulama fiqh. Kalau kita buka dalam kitab fiqh, dia akan sebut di antaranya kitab Mushkilul Wasit karangan Imam Ibn Sadah, dikatakan mubtadaah ai bi fathid dali, baca dengan fathah dal, maf'ulah isim maf'ul, bukan isim fa'il. Dia kalau mubtadi'ah isim fa'il, kalau mubtadaah isim maf'ul. Hak yang betul adalah mubtadaah, bukan mubtadi'ah. Begitu juga tersebut dalam kitab Minahul Jalil, tak silap ingat, satu kitab dalam mazhab Maliki, dia kata mubtadaah ai bi fathid dal. Kitab Qalyubi hasyiah kepada kitab Syarah Mahalli ala Minhajit Talibin, dia sebut bi fathid dal. Okey, boleh faham? Cuma kalau baca dengan mubtadi'ah hanya kesilapan di dalam istilah sahaja, tapi sedikit pun tidak merosakkan perbincangan. Dikirakan kesilapan yang kecil, bukan kesilapan yang besar. Hanya kemudian kesilapan dalam meletakkan baris ni tak ada masalah. Maksudnya bukanlah benda yang penting, tapi kalau orang nak mendalami pentinglah. Mubtadaah dengan mu'tadah. Maksud dia mubtadaah, perempuan yang kali pertama datang darah. Mu'tadah, perempuan yang biasa mari darah. Okay, boleh faham? Kalau mubtadaah kali pertama mari darah jadi gini,
hukum dia jelas macam kita kata bawah ni. Okey, boleh faham? Manakala mu'tadah, perempuan yang beradab, hak yang biasa dah keluar darah, hak dia biasa 7 hari, tubik gitu semua. Tubik 7 hari semua. 7 hari. Hari pertama sampai hari 7 ada semua darah. Tapi mari bulan ni tubik sekejap dah mari darah. Okey, boleh faham? Adakah hukum dia sama dengan mubtadaah tadi ataupun berbeza? Okey, dengar molek. Mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i adalah kalau kali pertama berlaku kepada mu'tadah lagu tu, maka hukum dia sama dengan mubtadaah. Okey, boleh faham? Kalau kali pertama berlaku, maksudnya kali pertama sebelum daripada ni start, daripada hari yang pertama sampai kali yang ketujuh. Ni 7 juga kan? Hari pertama sampai kali 7 darah keluar secara berterusan, bersambung tanpa berhenti. Okey, boleh faham? Darah dah tubik sama. Masuk bulan ni tubik 3 jam berhenti. Tak pernah berlaku lagu ni. Okey, sedangkan dia mu'tadah, pernah dah datang sebelum ni kan? Maka hukum dia sama dengan mubtadaah. Maksudnya hukum dia sama dengan mubtadaah. Setiap kali keluar darah kena berhenti sembahyang, setiap kali berhenti darah kena sembahyang. Manakala pernah dah berlaku, pernah dah berlaku kepada mu'tadah, dia keluar darah berhenti, lepas tu keluar pula. Okey, masalah ni baru berlaku perselisihan di kalangan ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Okey, boleh faham? Ana sebut masalah ni sebab dia, sebab punca daripada kesilapan dalam masalah ni, sebahagian daripada para asatidzah yang mengkaji permasalahan ni adalah dia tukar di antara istilah mu'tadah dengan i'tadat al-qat'ah. Okey, Allahu Rabbi, ana sebab dia siapa tahu lagu ni kerana setiap kesalahan bukan ana tengok salah gini pakai pada kita je, bukan. Kita kaji start daripada kitab mazhab Imam Syafi'i, kitab sehingga kita orang yang baru sekali dikarang oleh ulama, kita baca belaka. Okey, boleh faham? Ketika kita nak mengkritik seseorang kesilapan, bukan kita tengok satu kitab, itu tak boleh. Sebab mungkin kita lain kata lain. Kita kena baca habis benda yang berkait dengan permasalahan ni. Benda kesilapannya dia tukar di antara mu'tadah dengan i'tadati taqattu'. Perempuan yang beradab duk keluar semua darah 7 hari dia lain daripada perempuan yang beradab yang biasa berhenti putus-putus. Dia taqattu' ni putus-putus. Dia tidak semesti perempuan yang beradab keluar darah 7 dia putus-putus semua, tak semesti. Kadang keluar 7 seteri semua. Okey, boleh faham ke tak? Di mana kesilapan? Boleh faham di mana kesilapan? Okey, ana ulang sekali lagi. Golongan yang kedua adalah mu'tadah. Mana mu'tadah? Perempuan yang pernah dah keluar darah. Dia ada dah haid dia 7 hari, suci dia 20 hari sebelum ni. Kita rang dia 7 hari haid, 20 hari suci, jadi 27 hari tu kita rang dia sebagai contoh. Dalam bahasa Arab dipanggil daun, kita rang haid dan suci dia. Okey, mu'tadah, maksudnya mu'tadah perempuan yang biasa dah bagi haid. Perempuan mu'tadah dia terbagi kepada dua. Yang pertamanya pernah datang darah secara putus-putus. Yang keduanya tidak pernah pun datang darah secara putus-putus. Hukum dia berbeza. Kalau tidak pernah datang darah secara putus-putus, tiba-tiba bulan ni datang darah secara putus-putus, maka hukum dia adalah seperti mubtadaah tadi. Setiap kali keluar darah dia kena sembahyang, setiap kali berhenti darah dia tidak boleh sembahyang. Kerana berpandukan kepada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, fa idza aqbalat haidatuki fada'is salah wa idza adbarat faghtasili wa salli. Okey, boleh faham? Adapun perempuan tu pernah dah putus-putus, memang dia haid dia 7 hari, tapi pernah dah keluar putus-putus sebelum ni ada 5 jam berhenti tubik pula. Okey, dalam masalah ni baru berlaku perselisihan di kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' dan beberapa kitab dia berpandangan bahawasanya setiap kali perempuan melihat suci, lazim di atasnya mengambil ahkam tahirat, hukum-hukum perempuan yang suci, mesti kena sembahyang. Mengikut pandangan mazhab mengikut Imam Nawawi, dan ramai pandangan yang ulama mazhab Imam Syafi'i berpandangan seperti pandangan Imam Nawawi. Namun pandangan sebahagian yang lain, yang mana pandangan ni dipilih ataupun dipersetujui oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami, bahawasanya untuk bulan berikutnya perempuan tu kena nanti seperti bulan hak sebelum. Okay, boleh faham? Maksudnya kalau sebelum daripada ni dia pernah dah berhenti sampai ke 7 hari,
maka bulan ni kalau berhenti pula tak boleh dia semayang melainkan sampai ke 7 hari. Okey, boleh faham? Alasan dia alasan dia. Okey, dia alasan Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Dan Imam Rafi'i. Alasan dia lagu mana? Okey. Katakanlah 3 jam sampai sini bermakna 25 jam. Apabila 25 jam kita ingat tak hak yang tak berhenti tadi tu mengikut pandangan muktamad qaulus sahbi dihukumkan sebagai haid. Ingat tak tadi? Dihukumkan sebagai haid. Hak berhenti tu dihukumkan haid juga. Apabila pernah berlaku sekali, jadi pada zahirnya bulan kedua, pada zahirnya bulan kedua terjadi benda yang sama. Pada zahir tempoh berhenti juga dihukumkan haid. Sekarang ni tempoh berhenti kita hukum haid tak? Mengikut qaulus sahbi tadi, mengikut kita hukum haid. Faham lagi? Sebab itulah dia kata bulan kedua oleh kerana ada dah tanda pada bulan pertama. Panduan bulan pertama pernah berhenti, maka bulan kedua tempoh berhenti kita juga hukum haid secara zahir. Okey, boleh faham? Boleh faham? Dan lepas daripada berhenti ada 2 kemungkinan. Kemungkinan berhenti teguh kena qada balik sembahyang. Faham? Sebab bukan haid. Dan kemungkinan memang keluar darah. Betul lah. Dengan zahir tidak menyalahi. Okey, boleh faham ke tak? Orang faham tak? Di kesilapan ni perkataan mu'tadah ditukar dengan perkataan i'tadatit taqartur. Ini kesilapan. Wallahu a'lam. Okey, kita lihat dulu insya-Allah pukul 11.30 pula. Kita sambung pukul 11.30 pula. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Banyak. Okey, hak ni kita jawab ke dia Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.